صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang tidak terhingga kepada kita sampai ke hari ini. Panjang lagi umur kita tuan-tuan, kita masih lagi dalam keadaan yang sihat. Hajat, kemahuan kita setakat ni Allah Subhanahu wa taala perkenankan, doa kita dimakbulkan. Banyak lagi nikmat-nikmat yang kau nak disebut pada malam ini tak terhingga banyaknya tuan-tuan, sampai kita dapat hidup dengan selesa atas muka bumi ini. Semuanya adalah kerana hasil pemberian dan juga sifat rahman Allah Ta'ala kepada kita semua. Satu yang perlu kita syukuri bersama, mudah-mudahan ingatan terhadap nikmat ini membawa kita lebih menghampiri Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, mudah-mudahan. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, minggu kedua kan, Ahad kedua kita baca kitab Hayatus Sahabah. Minggu pertama, ketiga kita tafsir, minggu 2, 4 kita Hayatus Sahabah. Jadi malam ni tuan-tuan yang ada buku ni boleh tengok muka surat yang ke-136 sampai ke nombor yang ke-35, iaitu mengenai perangai Abu Jahal. Mengenai Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ni tak payah terangkan rasanya, semua dah maklum siapa dia orang ni. Cuma kita nak detailkan lagi siapa dia Abu Jahal ni, insya-Allah. Imam Ahmad meriwayatkan bahawa ada seorang Bani Malik bin Kinanah berkata, pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pasar Zilmajaz. Jadi di Mekah dulu ada 2-3 pasar yang di situ orang ramai berniaga, orang berhimpun, di situ sumber pendapatan peniaga-peniaga kan. Agak-agak kalau nak samalah macam pasar Rombau yang tu lah. Pasar malam Rombau macam tu lebih kurang. Kalau di sana dia ada Zulmajaz dengan Ukas. Antara pasar yang terbesar lah. Jadi Nabi kata Malik bin Kinanah dia nampak Nabi di pasar Zulmajaz ataupun Zilmajaz, di mana Nabi berseru, wahai kaumku, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah, pasti kamu akan beruntung.
Nabi suruh orang ucapkan satu perkataan yang orang tak pernah dengar sebelum. Kan? Nabi pergi. Kesungguhan dakwah Rasulullah SAW. Di saat itu juga Abu Jahal menaburkan tanah di atas kepala baginda. Bila Nabi sebut, ucapkanlah wahai kaumku la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Datang si Abu Jahal ni tabur tanah di kepala Rasulullah SAW. Sambil dia berkata, jangan kamu mahu ditipu oleh orang ini. Kerana orang ini ingin memalingkan kamu daripada Tuhan Lata dan Uzza. Ni Muhammad ni bohong ni. Dia nak pesongkan kamu daripada Tuhan kita, Tuhan nenek moyang kita, Al-Lata wal Uzza. Nama dua patung yang besar. Lata dan Uzza. Dalam kesempatan ini Rasulullah SAW hanya diam saja. Rasulullah tak melawan. Kan ditabur tanah Rasulullah diam. Aku bertanya, bagaimanakah keadaannya Rasulullah SAW itu? Jawabnya, ketika itu baginda berpakaian merah, tubuhnya tegap, parasnya kacak, rambutnya hitam pekat, kulitnya putih dan rambutnya tersusun kemas. Pada ketika itu Nabi pergi dakwah pakai baju warna merah. Warna merah, bukan merah jambu. Saya dah sebut dulu. Merah ya, bukan merah jambu. Merah jambu ni pakaian untuk orang perempuan. Kita dah cerita dulu kan. Jadi Nabi pakai baju warna merah. Dalam riwayat-riwayat pun banyak. Saya tak pasti dari mana. Tapi dulu masa di Mesir ada sahabat-sahabat yang menyebutkan. Nabi kalau Nabi berjalan, Nabi perang, pakaian Nabi banyak. Kalau perang banyak bunyi merah lah. Sorban merah, kadang hitam untuk mengurunkan musuh. Kalau Nabi solat, dia pakai serban warna putih, baju warna putih. Kerana Nabi suka baju warna putih. Dalam banyak-banyak baju, Nabi suka warna putih lah. Pakaian berwarna putih. Dengan tidak menafikan, Nabi pernah pakai hijau, merah, hitam. Tapi Nabi suka baju warna putih. Sebab itu Nabi sebut, ilbathu min thiyabikumul bayat. Fa innahu min khairi thiyabikum. Wa kaffinu anha mautakum. Wa kaffinu minha mautakum. Pakailah baju warna putih. Kerana baju warna putih ni adalah sebaik-baik warna untuk baju kamu, kata Rasulullah. Dan kafankan orang yang mati di kalangan kamu dengan baju warna putih. Kata Malik bin Kinanah ni, dia Nabi tegap pakai baju warna merah, kacak, putih, rambut hitam. Dakwah kepada orang. Tiba-tiba datang Abu Jahal sebut, ini nipu ni, dia nak memalingkan kamu. Jadi itu di antara perangai-perangai Abu Jahal. Yang sedikit tentang Abu Jahal ni tuan-tuan. Nama Abu Jahal ni sebenarnya Amru bin Hisham. Amru bin Hisham. Seorang tokoh yang disegani oleh orang Quraisy. Orang ada kedudukan. Orang cerdik. Abu Jahal ni orang cerdik. Dia sebelum dia diberi gegelaran Abu Jahal, orang panggil dia Abul Hakam. Bapa kecerdikan. Bapa kebijaksanaan. Macam mana jadi bapa Abu Jahal tu, bapa kebodohan nak jadi dia, bapa kejahilan. Daripada bapa kecerdikan bertukar jadi bapa kejahilan. Dia namanya Amru bin Hisham. Di tengah masyarakat Arab, dia dikenali sebagai Abul Hakam, orang cerdik. Orang ni berfikir. Tapi akhirnya orang-orang beriman panggil dia sebagai Abu Jahal. Bertukar daripada bapa kecerdikan jadi bapa kejahilan, kebodohan. Sebab kebodohan dia untuk tidak menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebodohan dia tidak menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalam keadaan sebenarnya tuan-tuan, Abu Jahal ni hati kecil dia menerima kebenaran Islam. Dia terima Islam tu. Betul yang Nabi buat tu. Dia tahu betul. Tetapi dia menolaknya dengan sebab sikit dia iri hati, hasad, dengki kepada Rasulullah. Kerana kenapa Nabi ni lahir daripada kabilah yang bukan daripada kabilah dia. Dia kabilah Bani Makhzum. Rasulullah kabilah Bani Hashim. Dua-dua kabilah ni bersaing. Dua-dua ni ada kedudukan di sisi orang Quraisy. Bani Makhzum Abu Jahal. Rasulullah daripada Bani Hashim.
Dia nak Nabi akhir zaman ni datang daripada kabilah Bani Mahzum. Tiba-tiba Nabi datang daripada kabilah Bani Hashim. Oleh sebab dengki, dia tak nak terima, akhirnya dia tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia membenarkan kebenaran agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kerana iri hati dia, kerana dengki dia, dia menjadi orang yang paling memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan kita sedang mencerita mengenai perangai Abu Jahal. Dia paling memusuhi Nabi. Dia antara orang yang mula-mula melakukan serangan secara terbuka kepada Nabi. Abu Jahal. Kemudian dia juga yang provokasi, menghasut orang-orang, pemimpin-pemimpin kabilah-kabilah Arab yang lain supaya memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikut cakap dia. Dilabelnya Nabi dengan macam-macam gelaran. Dia cela Nabi. Dia boikot Nabi. Sampai ke muncak dia kumpulkan orang untuk bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dia digelar sebagai Abu Jahal. Bukan sekadar itu, tak cukup dengan Nabi, dia cela, dia boikot, nak bunuh Nabi. Kemudian dia seksa pula orang yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan kena teruk di tangan Abu Jahal. Dan pemimpin-pemimpin lain tu, sebab memang ikut cakap dia sebab apa? Dia Abul Hakam sebelum tu. Orang yang bijaksana, cerdik. Kan? Jadi dia provokasi, provok orang. Akhirnya orang Arab ramai memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dilabel Nabi sebagai pemecah belah masyarakat. Orang yang murtad daripada agamanya. Nabi sebut Nabi sebagai ahli sihir. Nabi digelar sebagai penyair. Macam-macam orang gila, macam-macam lagi disebutnya, dilabelnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Jahal ni satu daripada perangai ni, dia cukup cakap besar. Sebelum perang Badar, dia kata aku akan pergi ke Badar dan aku takkan balik daripada Badar. Daripada keluar ni, daripada Mekah aku keluar ni, aku takkan balik selagi aku tak sampai di Badar. Sebelum perang Badar. Dan di sana nanti aku akan berhibur, kata dia. Sembelih kambing, makan enak-enak, dengar syair, dengar lagu yang akan dialunkan oleh penyanyi-penyanyi wanita yang dia bawa. Abu Jahal. Dia bawa lagi tentera-tentera upahan ni. Jaga dia supaya dia selamat dalam perang tu. Abu Jahal ni perangai. Dan dia pantang orang sebut nama Rasulullah SAW, Muhammad. Siapa tu? Itulah dia Abu Jahal. Dan akhir sekali, bagaimana orang yang memusuhi agama ni, Allah Ta'ala takdirkan dia mati juga akhirnya dalam perang Badar. Ketika dalam peperangan Badar, dia pergi dengan sombongnya, bawa pengawal peribadi dia ramai. Tanpa dia sedari, ada dua orang tentera Islam yang berdaim dia dah lama geram dengan dia ni. Mu'az bin Amru dengan Muawiz bin Afra. Budak muda dua orang. Tanya, mana dia Abu Jahal? Tua. Masalah ramai nak yang jaga dia. Berilah dua orang ni. Nak bunuh Abu Jahal. Dia dengan sombongnya tentera ramai. Ngopung. Mu'az pergi seorang. Tapi Mu'az ramai sangat. Kita bacakan kalau tuan-tuan perasan. Dalam Ar-Rahiqul Maktum. Kena pancung tangan Mu'az ni. Terkulai. Dia cabut tangan tu. Susah ngacau yang nak pergi perang. Itu kuku tercabut pun dah menjerit dah. Jagu sikit je. Di tangan ni terkulai kena pancung. Dia cabut tangan tu sebab mengganggu dia untuk berperang. Diasaknya Abu Jahal. Tersungkur Abu Jahal. Datang Muawiz pula. Akhirnya Muawiz syahid. Ramai sangat yang mengepung dia. Dia menentang agama Allah. Tetapi Allah Ta'ala takdirkan anak si Ikrimah menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikrimah inilah masuk Islam masa Fathul Makkah. Dan dia di kalangan sahabat Nabi yang mahir berkuda. Dia jadi pejuang. Pejuang mendukung agama ni. Padahal ayah dia punyalah musuh. Akhirnya dalam rumah dia sendiri jadi penyokong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila selesai perang Badar tu, Rasulullah suruh para sahabat cari Abu Jahal tu. Sahabat semua cari Abu Jahal. Tak jumpa. Abdullah bin Mas'ud jumpa. Masa jumpa tu tuan rujuk balik Ar-Rahiqul Maktum yang kita baca tahun lepas. Macam ingat lagi kan, baru setahun.
Dia jumpa dah nyawa-nyawa ikan. Abu Jahal tu dah nyawa-nyawa ikan, tercangut-cangut. Oh ya Abdullah bin Mas'ud dalam sirah dipijak leher Abu Jahal, pegang janggut dia, samp sekali, putus leher kawan tu. Bawa ke Nabi, ya Rasulullah, dia ni musuh. Musuh Islam, musuh Allah ni dia. Rasulullah pun suka. Rasulullah cari, mana dia badan ni? Tak ada, Rasulullah tak ada tanya macam tu dah. Mana dia badan ni? Tu orang Melayu. Rasulullah tanya, "Wahai Abdullah, di mana ni? Mana jasad ni?" Allah pergi cari. Jumpa. Ya, tanya Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah pergi sambil Rasulullah mengatakan, "Inilah dia Fir'aun umat ini." Mana Nabi punya geram, ni umat ni Fir'aun ni lah dari Fir'aun. Zaman Musa lah ada Fir'aun ni. Zaman umat kita ni Fir'aun. Ha? Cukup memusuhi Nabi Muhammad SAW. Orang yang cukup buruk Abu Jahal ni. Kan? Orang ni kau ni begar kan Abu Jahal menjahat betul kan? Kan? Jadi akhirnya Allah Ta'ala takdirkan dia mati di tangan tentera-tentera Islam dalam peperangan Badar. Tak lama nyawa dah. Lepas tu Nabi hidup panjang lagi. Dia dalam perang Badar, akhir dah. Allah Ta'ala binasakan dia. Itu sedikit mengenai perangai kisah Abu Jahal menjadi musuh nombor 1 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika dulu. Pada satu ketika dulu. Itu nombor 35 tuan, mengenai perangai Abu Jahal. Kemudian nombor 36, ni pendek-pendek cerita ni. Berhimpun dan menjamu keluarga. Ini berikutan turunnya ayat kan yang mengarahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berdakwah kepada kaum kerabat yang terdekat. Imam Ahmad meriwayatkan bahawa Aisyah berkata ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada ahli keluargamu yang terdekat. Maksud ayat ni. Turun ayat ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseru, "Wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Safiyah binti Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, aku tidak berdaya sedikit pun untuk membela kamu di hadapan Allah. Mintalah kepadaku apa saja yang aku miliki." Nabi ini di antara perkataan Nabi yang terawal Nabi ucapkan pada saudara mara. Aku ni tak boleh selamatkan kamu. Sekarang ni aku dilantik oleh Allah untuk beri peringatan kamu kepada kamu semua. Di hadapan Allah aku tak tahu nak buat apa-apa. Jadi kau nak mintalah apa selagi aku ada ni yang boleh aku bantu. Tuan-tuan tengok kan dalam sejarah ni, Nabi bila dilantik menjadi Rasul, keutamaan ni pertama sekali, Nabi selamatkan dulu ahli keluarga dia. Allah Ta'ala suruh betulkan dulu ahli keluarga. Betulkan ahli keluarga engkau wahai Muhammad. Beri peringatan dulu ke keluarga terdekat. Lepas tu pula kepada para sahabat. Lepas tu orang yang jauh. Sebab itu dalam Al-Quran bersebut, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu dulu. Kemudian pelihara juga ahli keluarga kamu. Daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi disuruh buat kepada ahli keluarganya. Umumnya untuk kita dan begitu juga kita. Satu perkara yang macam senang tapi susah. Senang lagi bercakap ke orang luar daripada adik-beradik kita. Betul tak tuan-tuan? Yo. Nak suruh orang luar sembahyang, orang kita tak kenal, kawan boleh. Nak suruh adik kita, mak saudara kita, wah itu kan boleh orang saudara tu. Kan? Kita tegur mak saudara kita, siap. Lepas tu kan tak berbunyi yang kita dah. Tegur pak saudara, lepas tu siaplah tak bunyi yang kita. Susah. Tapi itulah kehendaknya. Agama ni, Nabi ajar. Mula-mula sekali agama ni turun, dilantik Rasulullah sebagai Rasul, untuk menyampaikan agama ini, Nabi disuruh lu betulkan keluarga. Kita tuan-tuan keutamaan keluarga kita. Kalau semua Islam jaga keluarga dia, maka otomatik sendiri umat Islam ni akan bangun dengan sendirinya. Masalah kita tidak ada kekuatan. Sebab itulah kita selalu lepas sembahyang banyak-banyak istighfar. Kita ingat benda ni tuan. Astagfirullahalazim, cakap kepada Allah Taala. Ya Allah, dulu kau suruh Nabi kau, ya Allah, betulkan ahli keluarga dia. Aku ya Allah, kalau pandang kat ahli keluarga aku ramai juga yang tak betul ni, tapi aku tak mampu. Ya kadang dalam rumah kita, adik kita sendiri. Lagi malang kalau kita jadi ayah, jadi mak,
Anak-anak kita sendiri kita tak boleh bertuan. Itu tak nak cakap panjang lah kan. Agak sensitif. Tetapi itulah hakikat dia tuan-tuan. Itulah hakikat dia. Dan Nabi panggil jadi saudara mara beritahu. Besok di hadapan Allah. Aku tak boleh selamatkan kamu. Sekarang ni aku masih ada. Kau minta lah apa. Apa yang ada aku bagi. Kata Rasulullah. Begitu juga kita tuan-tuan. Tuan-tuan mesti ingat kan ayat yang selalu saya baca. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Wa ummihi wa abihi. Wa sahibatihi wa bani. Likulli syai'im minhum. Yauma idhin sya'nu yughni. Hari tu semua orang tak pernah. Saudara mara, omak, ayah tak ada. Orang nak bising cari anak, cari omak. Cari adik-beradik tak ada. Hari tu semua diri sendiri. Semua diri sendiri. Tu ayah sebelah tua dulu yang beri kita makan. Ketika dia mahsyar besok, sedikit pun dia takkan ambil borek hal kita. Tua ujung tua omak yang menyusuan kita, menjaga kita, tukar lampin, lapar, nyusuan, cari nasi, bagi makan tu semua. Besok dia mahsyar, dia takkan fikir kita semua. Masing-masing fikir diri sendiri. Siapa nak selamat dosanya. Hari itu amalan sendiri. Nabi sebut besok di hadapan Allah aku tak boleh buat apa-apa. Kita pun sama tuan-tuan. Besok kita akan lari. Seperti mana dalam tafsir, dalam kata Imam Qurtubi dalam tazkirah dia kan, kita dah baca banyak kali, kita dah ulang dah. Kan Nabi Ibrahim berlari daripada ayah dia. Nabi Lut lari daripada isteri dia. Nabi Nuh lari daripada anak dia. Sebab tahu dah mereka ni besok akan minta tolong, minta syafaat. Pada ketika itu tidak ada yang boleh beri syafaat. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala izinkan. Barulah boleh. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, kita ada okey, kita ada isteri, kita ada suami, kita ada anak-anak. Kita jagalah semampu yang mungkin. Yang boleh, kalau tak boleh tuan-tuan, banyak-banyaklah kita istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu 36. 37 Syakhsiah Ali bin Abi Talib. Syakhsiah tadi perangai Abu Jahal. Ini kita tengok sikit perangai Ali bin Abu Talib. Masa Islam, Nabi perjuangkan agama ni, Sayyidina Ali ni kecil lagi. Kan Sayyidina Ali kan kanak-kanak yang pertama masuk Islam. Maka dia masa tu dia muda lagi, budak. Satu riwayat daripada Imam Ahmad meriwayatkan bahawa Ali bin Abi Talib berkata ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, Nabi disuruh berdakwah kepada ahli keluarga terdekat, maka Nabi pun menghimpunkan keluarganya seramai 30 orang untuk menghadiri jamuan makan. Nabi nak cakap, Nabi panggil semua, buat jamuan, buat kenduri. Kemudian Nabi pun berseru kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mahu membela agamamu dan ingin bersama aku di syurga serta akan menjadi penggantiku kelak setelah wafatku? Nabi tanya ahli keluarga ni, siapa nak bela agama ni? Siapa nak bersama aku? Balasan ni syurga orang bersama aku ni, kata Rasulullah. Siapa nak ganti aku lepas aku wafat? Dalam kesempatan ini ada seorang yang bangun dan bertanya, ya Rasulullah, tidak seorang pun yang dapat menunaikan ajaranmu yang seberat ini. Ada seorang bangun hari sarawak, tak ada seorang pun boleh. Ni agama baru ni. Kan kalau bawa ni sekarang kena tontang kat kaum sendiri ni. Semua tak nak. Semua tak nak. Mendengar ini maka Ali bin Abi Talib berkata, aku akan membela-Mu ya Rasulullah. Budak lagi masa tu. Mu tak ada ni siapa ni? Sayyidina Ali bangun. Aku akan bela engkau ya Rasulullah. Tengok Sayyidina Ali. Imam Ahmad meriwayatkan lagi bahawa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, pernah pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemput kaum keluarganya untuk jamuan makan. Pada waktu itu buat mereka disembelihkan seekor unta dan dibuatkan makanan yang lazat. Bukan sembelih kambing, unta tu. Setelah mereka puas makan dan minum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseru kepada mereka, hai Bani Abdul Muttalib, sesungguhnya aku ini diutuskan oleh Allah kepada kamu secara khusus dan kepada sekalian umat manusia pada umumnya. Perkara ini dapat kamu saksikan daripada ayat tersebut, yakni ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Siapakah di antara kamu yang mahu berbai'ah? Bai'ah ni berjanji setia kepadaku agar dapat aku jadikan sebagai saudaraku.
Pertanyaan baginda ini tidak seorang pun yang menjawab daripada mereka selain aku. Ketika itu aku adalah orang yang termuda daripada mereka. Semua tak nak jawab. Sayyidina Ali tengok. Sayyidina Ali jawab. Kata Sayyidina Ali. Rasulullah SAW berkata kepadaku, duduklah kamu. Tengok budak yang suruh duduk. Kata Rasulullah. Orang lain tak nak bangun. Rasulullah SAW kata, duduk kau Ali, wahai Ali. Pertanyaan ini diulangi sebanyak 3 kali. Dan setiap kali ditanya, tidak seorang pun yang menyetujui kecuali aku. Setelah 3 kali baru baginda berjabat tangan denganku sebagai tanda persahabatan. Sayyidina Ali lah yang akhirnya ketika Rasulullah diarah berhijrah ke Madinah, nak keluar ketika mana rumah dikepung, Sayyidina Ali yang tidur di katil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok orang Quraisy masuk tak fikir panjang hari itu, masuk-masuk ada nampak orang ya ditikam atau mati Sayyidina Ali dalam usia yang muda. Duduk tidur. Nabi keluar. Sayyidina Ali duduk. Itu tidur. Itu keberanian Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni berani dan dia ni memang orang dia kuat kan, orang dia kuat. Al-Bazzar meriwayatkan bahawa Ali bin Abi Talib berkata, banyak riwayat tentang Sayyidina Ali ni. Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai Ali, sembelihkan seekor kambing dan buatkan makanan. Kemudian baginda menjemput kaum keluarganya seramai 40 orang untuk hadir dalam jamuan makan. Kemudian hidangan tadi diletakkan di tengah mereka. Semuanya makan dengan puas. Di antara mereka ada yang makan dicampur dengan kuah. Kemudian mereka minum susu sehingga berasa puas semuanya. Nabi jamu betul. Dalam kesempatan ini Abu Lahab berkata, nampaknya hidangan ini serupa dengan sihir saja. Macam sihir lah. Hidangan ni sedap. Kita macam mana nak khabar? Tengah makan ni, sedap pun lah. Dia kawan saya dulu ni, kalau kat Mesir dulu, sedap. Kau budadah kau tu. Pengajarnya tu. Kau gak-gak sikit ya. Dia makan sedap tu. Dia kata, kau budadah kau. Dulu masuk kat Mesir tuan. Kat Mesir dulu, tak pandai masak. Malu kat Haji Zaki, dia pandai masak kan. Betul lah, datang Kelantan, Selangor dengan saya tu, Pahang. Ketiga, kau roti masak tak? Tak. Kau kur, tamu tu. Siapa nak masak ni? Dia tamu. Saya lah masak. Masak apa ni? Saya masak lomak cili padi. Tak ada apa-apa. Masak. Saya kata, kau jangan ambil dulu. Kau tak sadapkan, saya rasa tak sadap dulu saya masak. Kalau sadapkan, saya rasa dulu. Saya pun ambil kuah. Lepas tu dah ambil kuah, tinggal putih je. Sebab santan saya ambil semua. Itu tinggal jalan. Kuah santan etek-etek terapung. Saya ambil santan tinggal putih. Apa salah kuah tadi kuning jadi putih ni kau kawan. Entahlah pelik lah saya kau tu. Telefon mak saya. RM40 seminit. Macam mana mak cara masak ni? Putih pula jadi ni. Tadi elok kuning dah ambil kuah tinggal putih lepas tu. Oh ya mak saya kolaan. Mula-mula. Lepas tu belajar kan. Lepas tu orang nak balik Malaysia, saya masak. Dah tu. Balik Malaysia jadi bangang nak masak apa tu. Sebab orang rumah dah masak. Pasal kat Mesir tu, nak balik, budak balik. Kur kau tolong masak sikit. Kur kau tolong masak sikit. Taklah ramai kan, cakap 20, 10, 20 orang tu kan ni saya masak. Kita masak balik Malaysia ni. Tak roti masak tuan sebab orang perempuan ni juga skema kan. Kita buat ni lain. Apa lah macam ni apalah lama malih saya masak. Kat Mesir tu habis macam darah ada orang. Ingat apa lah masak macam ni bang? Apa lah masak ni? Mana ada orang masak apa ni? Cili padi. Macam banyak songen Saya dulu masak kadang-kadang tu kawan tu tengah ni buka gula hek. Dia makan sebiji tinggal satu. Bazir tak gula ni. Buka-buka, pum masuk dalam gulai. Kawan. Kadang tu dah apa benda, pum masuk dalam gulai. Kau ni kot dah tak ada benda halal, sedap kan tu. Kan sampai balik Malaysia, skema banyak skema tu malih dia masak dah. Otak lu macam-macam, jadi chef tu, buat sendiri. Tak pernah buat kek tuan. Kali pertama buat kek koreh, kalau baling ke kepala himar, mati himar tu.
Kali kedua tu kawan kikih kot tu sedap botol kit ni kata kan. Sampai saya pun nak asas satu gulai lah. Apa nama gulai ke tu? Caca marba nama tu apa? Tak betul lah tadi. Bila datang aku caca marba ada? Tak ada. Tak hari caca marba ada ke apa? Ambil lah gulai lain pula. Balik Malaysia dah orang rumah dah pandai masak. Kita tak ada masak. Sampai ke hari ni. Orang ikan pun tu lebih masin ni kadang tu. Kan? Kita gulai tu kan. Dia masak kan. Cik Mesir dulu lah. Jadi tuan-tuan. Habis itu tadi tu dah sejauh tu. Cerita Rasulullah ni sedap gulai tadi kan. Ada Abu Lahab ke bah, ni macam sihir ni. Kalau kawan lu kau dadah kau tadi. Mendengar ucapan Abu Lahab ini, baginda menyuruh Ali untuk menyediakan hidangan serupa itu sekali lagi. Kau bahas sihir ya. Buat sekali lagi Ali. Sambung. Mereka pun makan minum dengan puas sekali. Seperti pada jamuan di hari pertama. Setelah itu Abu Lahab berkata lagi, sungguh hidangan ini amat menakjubkan sekali. Mendengar komentar demikian, baginda merintahkan aku untuk menyiapkan hidangan serupa dan menjemput seluruh Bani Hashim untuk menghadiri jamuan sekali lagi. 3 kali jaminan. Nabi jamu ahli keluarga nak sampai kamu. Berhabis. Nak cerita Nabi berhabis. Bagi unta, begitu, ini semua boleh. Nak sampaikan agama tu. Kat sini kita nampak tuan-tuan, kesungguhan Nabi menginfakkan apa yang dia ada untuk kepentingan agama. Kan 3 kali, sampai kali ketiga tu semua Bani Hashim Nabi panggil semata-mata nak beritahu tentang agama Islam. Kemudian setelah mereka menghabiskan hidangan itu, barulah baginda berdiri dan berseru kepada mereka, siapakah di antara kamu yang membelaku dalam agamaku ini? Aku diam dan mereka juga diam. Kemudian baginda mengulangi pertanyaannya sebanyak 3 kali. Kataku, aku ya Rasulullah yang mahu membelamu, kata baginda dengan gembira. Apakah kamu wahai Ali? Jadi nak cerita tadi tentang perangai Sayyidina Ali ni. Dialah orang yang pertama menyahut seruan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi menyeru ahli keluarga dia. Walaupun pada ketika itu dia kanak-kanak, dia budak lagi. Jadi ada banyak riwayat yang berbeza. Tadi kata Rasulullah suruh duduk. Yang ini pula Rasulullah kata, kamu ke Nabi gembira? Apakah kamu wahai Ali? Ibnu Hatim juga dalam keterangannya yang serupa, Rasulullah bertanya, SAW bertanya, siapakah di antara kamu yang ingin membelaku dalam agamaku dan ingin menjadi penerusku kelak? Dalam kesempatan ini tidak seorang pun yang menjawab, termasuk juga Abbas bin Abdul Muttalib, kerana dia takut terancam hartanya. Abbas bin Abdul Muttalib ni dia sayang ke Nabi macam pak saudara yang lain, sebab dia saudara kandung kan, bongsu adik kepada Abdullah ayah Nabi. Sehingga Nabi pernah sebut, barang siapa yang menyakiti Al-Abbas, sesungguhnya dia telah menyakiti aku. Dalam sebelum itu Nabi sebut, Al-Abbas adalah saudara kandung ayahku. Barang siapa yang menyakiti Abbas, sesungguhnya dia menyakiti aku. Kalau tuan-tuan rujuk balik dalam Ar-Rahiqul Maktum, kita masih ingat Bai'ah Aqabah yang pertama, 7 orang Nabi jumpa di Mekah kan. Orang Madinah datang 7 orang. Lepas tu kali yang kedua 73 orang, termasuk 2 orang perempuan kan. Siapa yang datang masa tu? Al-Abbas datang dengan Nabi. Pada ketika itu dia belum Islam lagi. Tetapi dia, mana Nabi pergi dia ada. Al-Abbas ni. Dan ketika mana perjanjian Aqabah yang kedua, Al-Abbas bangun berucap dulu. Dia tanya orang Madinah 72 orang tu, sejauh mana kau boleh jaga Muhammad ni? Adakah kau sanggup membela dia seperti kami membela dia? Kalau kau tak sanggup, tinggal sekarang juga. Jangan bawa dia ke Madinah. Sayangnya Al-Abbas kepada Rasulullah. Orang Madinah kata, 72 orang tu bangun ketua. Cakap wahai Muhammad, apa yang nak kami buat? Kami suku Khazrajnya suku orang yang dah biasa berperang. Kata dia. Kau nak bela engkau sampai perang tak ada masalah wahai Muhammad. Barulah Al-Abbas lepaskan. Termasuk Al-Abbas pun mula-mula ketika Nabi berdakwah, Al-Abbas pun pak saudara pun tak berani kerana takut terancam hartanya. Dalam pertanyaan seterusnya, aku melihat juga tidak ada seorang pun yang mahu menjawab pertanyaan baginda, termasuk juga Abbas Abdul Muttalib sendiri. Disebut di sini sebab orang tahu Al-Abbas ni sayang kat Nabi.
Maka di saat itulah aku bangun dan ku jawab pertanyaan baginda. Aku ya Rasulullah yang akan membelamu. Tengok Sayyidina Ali. Pada waktu itu terasa sangat seram sekali kerana sakit-sakit kemerahan. Ketika itu Sayyidina Ali sakit. Perutku menjadi buncit dan kukuku menjadi sakit. Ketika itu Sayyidina Ali tak apa nasihat. Tapi dia datang, ketika Nabi menyeru, dia di antara orang yang menyahut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tuan-tuan tengok, kita baca tentang Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi Sayyidina Ali ni dia masuk Islam ketika tu dia budak-budak lagi. Ketika Nabi dah meningkat usia, dalam banyak peperangan, kalau ada pertembungan berlaku satu lawan satu antara panglima-panglima perang, biasanya yang menyahut keluar ni adalah Sayyidina Ali. Orang sebelah sana pun tengok dulu siapa yang keluar. Kalau Sayyidina Ali keluar, masing-masing semua menikui semua. Kalau orang lain keluar gagah lagi, tapi kalau Sayyidina Ali keluar, orang lain semua. Padahal dia tidaklah tinggi sangat Sayyidina Ali ni. Tapi dia kekuatan tu. Kau tak adalah sebut tongkat Ali hari ni dah. Kan? Tu cari pokok tongkat Ali. Tuan-tuan pernah cabut tak? Batang yang besarnya tuan. Tongkat Ali ni besarnya ya. Cuba tuan cabut. Tuan tarik, daun ni habis lurus semua. Dia tetap situ. Cabut pun tak tau. Ui, pokok apa ni? Pergi pak saudara saya. Itu ni lah yang kau panggil tongkat Ali tu. Tapi kau cabut tau. Kau patah ni boleh patah. Kau korek boleh mati dia. Kau cabut macam ni rupa tak boleh. Rupa ada petua apa. Jangan cabut tuan. Tang belakang cabut Adalah baca-baca Baca tang belakang senang lah cabut Tang depan buih tarik-tarik. Habis semua. Tinggal dia elok kat situ tu dia. Itulah Sayyidina Ali kan. Sampai pokok pun ambil nama pokok Tungkek Ali tadi kan. Tungkek Ali. Jadi Sayyidina Ali ni kalau ikut riwayat Imam Baihaqi sedikit tentang kisah Sayyidina Ali tu ni yang saya kumpul-kumpulkan. Imam Baihaqi ada riwayatkan tentang daripada Sa'id ibn al-Musayyab yang pernah menyebutkan di antara kelebihan Sayyidina Ali ni, Sayyidina Ali ni dia orang yang rajin ibadah. Kemudian dia sejak kanak-kanak dia lagi dia telah Islam dan dia tidak pernah di kalangan sahabat orang yang tak pernah menyembah berhala sedikit pun. Sebab itulah gelaran dia lain, karramallahu wajhah. Maksud karramallahu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu sampai Ali karramallahu wajhah. Bukan Tuhan tak redha ke dia, tapi masyhur dengan gelaran karramallahu wajhah itu. Sebab apa? Maksud karramallahu wajhah tu Allah Ta'ala muliakan mukanya. Kerana di kalangan 4 sahabat besar ni, Sayyidina Ali lah yang tak pernah menyembah berhala sejak daripada usia kecil. Sahabat-sahabat lain tu pernah zaman jahiliah. Sayyidina Ali dia kecil ke tu. Dia tak pernah menyembah berhala ni. Maka orang sebut karramallahu wajhah. Pernah satu riwayat daripada Imam Baihaqi menyebutkan daripada Sa'id ibn al-Musayyab berkata, suatu ketika kami pernah dengan Ali ni, Sayyidina Ali ni berjalan. Kami berjalan dengan Sayyidina Ali, kata Ibn al-Musayyab. Masuk dalam satu perkuburan. Bila sampai ke kubur tu, di Madinah, Sayyidina Ali pun berseru kepada ahli kubur. Cakap ahli kubur, Assalamualaikum warahmatullahi. Wahai ahli kubur. Kata Sayyidina Ali, apakah kamu akan menceritakan kepada kami tentang apa yang ada di sisi kamu, ataupun aku yang akan menceritakan tentang apa yang berada di sisiku? Saya tanya orang kubur bawah. Tuan-tuan pergilah malam ni pergi kubur. Wahai kubur, kau nak dengar cerita aku ke atau kau nak cerita kat aku? Ada seorang nak pergi tu. Saya pun tak boleh tu tau. Pergi kubur tu tuan. Tuan nak bercerita dulu ke saya bercerita dulu? Macam tu kan. Tak pernah orang buat. Sayyidina Ali buat tu. Kan? Jawab ahli kubur tu, Waalaikumsalam. Kita pergi kubur, Waalaikumsalam lah. Lepas dah. Dah lah. Sebab tu dah kita lagi dah. Orang kubur jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata ahli kubur tu, beritahu dulu apa yang berlaku sepeninggalan kami. Kami tinggal mati ni, apa yang berlaku, apa yang tinggal, wahai Ali, kat atas tu. Sayyidina Ali jawab, isteri kamu telah berkahwin lagi. Bini kau tinggal, semua dah kahwin. Harta kekayaan yang kau tinggalkan dulu dah dibagi-bagian. Sama-sama waris kau.
Anak-anak kamu yang tinggal tu jadi anak yatim. Rumah-rumah yang kamu dirikan dulu sekarang ni sebahagiannya dah ada musuh duduk. Kata Sayyidina Ali. Inilah berita aku pada kami yang ada. Kata Sayyidina Ali. Bagaimana pula berita tentang kamu? Sayyidina Ali tanya. Jawab salah seorang. Katanya kain kapan dah rosak. Rambut-rambut kami ni dah berserak rasanya dalam kubur ni. Kulit-kulit pun dah terputus-putus. Mata dah jatuh ke pipi ni wahai Ali. Mulut kami dah keluarkan cairan. Campur muntah, campur nanah, darah. Apa yang kami buat dulu wahai Ali diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kami tinggalkan daripada perbuatan baik wahai Ali, kami dapati kerugian, kami mendapati kerugian yang besar. Dan kami sekarang ni sedang menunggu nasib kami yang akan datang seketika dibangkitkan nanti. Tak tahu bagaimana wahai Ali. Ini di antara kelebihan-kelebihan Sayyidina Ali. Kalau tuan-tuan tengok, pernah Sayyidina Ali masuk kubur, dia nak orang kubur, dia tanya orang kubur tu bangun. Ini kelebihan-kelebihan yang ada pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tuan-tuan. Dan banyak lagi kisah-kisah Sayyidina Ali yang saya kutip dari ada 2-3 kitab, tuan-tuan, menceritakan tentang kelebihan-kelebihan Sayyidina Ali ini. Di antaranya saya bawakan di sini, tuan-tuan, malam ni ada 5 nasihat daripada Sayyidina Ali. 5 nasihat daripada Sayyidina Ali. Pertama, Sayyidina Ali nasihatkan kita, jangan sesekali seseorang takut kecuali kerana dosanya. Takut buat dosa. Ini tak takut dah. Takutlah kamu kerana dosa-dosa yang kamu buat. Sayyidina Ali. Kedua, janganlah menggantungkan harapan kecuali kepada Tuhanmu. Kita ada harapan, ada doa apa semua. Janganlah minta ke jin, ke setan, ke apa. Ke mambang tanah kau. Mintalah pada Allah Ta'ala. 2. Kajut gitu. 3. Janganlah orang yang tidak berilmu merasa malu untuk belajar. Kan Sayyidina Ali ni dipanggil, kalau Rasulullah tu gudang ilmu, Sayyidina Ali itu adalah kuncinya. Maksudnya orang nombor 2. Orang nombor 2 tu adik Sayyidina Ali ni. Sebab dia berdampingan Rasulullah sejak kecil. Banyak ilmu-ilmu yang dia belajar daripada Rasulullah. Dan dia pesan pada umat Islam, janganlah orang-orang yang tak ada ilmu merasa malu untuk belajar. Saya malih nak ngaji Ustaz, dah tua-tua macam ni. Budak ngaji pun betul, saya sogan saya yang itu rugi tu. Kemudian pesan dia lagi, janganlah orang yang tidak mengetahui merasa malu untuk mengatakan wallahu a'lam ketika ia tidak boleh menjawab suatu masalah. Nak lagi cerita agama. Tentang agama kan. Aku tak tahu kapan, saya tak tahu satu dah. Saya postpone dulu lah, hutang lah dulu kan tu kan. Jangan dicari, dicuba kelok-kelok nak jawab, jangan. Tak berarti tak apa saya dah. Saya hutang dululah. Minggu depan saya bayar. Macam tu. Wallahu alam, jangan risau. Kan dulu saya pernah sebut Imam Malik rahimahullah. Antara imam yang paling tua, nombor 2 tua lepas Imam Hanafi. Imam Malik ni. Imam Syafi'i berguru dengan dia. Imam Ahmad bin Hanbal pun. 2 imam besar, Imam Malik, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad ni. Guru Imam Malik. Hebat. Penulis Muwatta'. Imam Malik ni mengumpul hadis Nabi, kitab Muwatta' dikarang. Terkenal dengan pengarang Muwatta', mengumpul hadis Nabi. Hebat. Datang orang cari Imam Malik sebab hebat. Bawa 44 soalan. Imam Malik jawab 4 soalan. Marah orang tu, aku datang jauh-jauh. Bawa 44 kau jawab. Kata Imam Malik, macam mana orang tak tahu? Tu yang 4 aku tahu. Tak ada Imam Malik malu pun. Tak ada. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Lebih-lebih yang bersangkut paut dengan agama. Cukup bahaya kalau kita pandai-pandai jawab kan. Kan menyusahkan orang pula. Menyusahkan orang. Jawab ya wallahu alam. Ataupun saya hutang dululah. Tu saya lah. Minggu depan saya bayar. Kelima, sesungguhnya sabar. Sayyidina Ali berpesan supaya orang sabar. Sabar, kata dia, bagi iman seperti kedudukan kepala bagi tubuh. Maksud Sayyidina Ali ni, orang beriman, dia mesti sabar. Kalau orang beriman tak sabar tu ada something wrong dengan dia punya iman. Asalkan orang beriman, kata Sayyidina Ali, dia mesti sabar.
Jadi sehingga Sayyidina Ali sebut kedudukan sabar pada iman itu seperti kedudukan kepala pada badan. Kau hilang sabar, mana ada masalah dengan iman orang tu. Sama juga. Kau kepala hilang, tak ada makna badan tu. Jadi Sayyidina Ali berpesan dengan kesabaran supaya kita sabar. Jika sabar hilang, maka hilang lenyaplah iman. Kata Sayyidina Ali. Dan jika kepala hilang, tidak ada ertinya tubuh. Tak ada ertinya tubuh. Sehingga disebutkan oleh Sayyidina Ali, yang paling aku sukai ialah jika ditanya tentang sesuatu yang tidak aku ketahui adalah mengatakan wallahu a'lam. Sayyidina Ali paling suka ni, padahal dia cerodik. Dia cerodik. Ada banyak soalan antaranya letak saya sendiri. Soalan-soalan orang tanya, Sayyidina Ali jawab, ada jawapan ni. Kan? Tapi dia suka. Kalau orang soal, dia tak payah jawab, dia suka sebut Allahu a'lam. Kan? Allahu a'lam. Satu contoh tuan nak tengok bagaimana pandangan Sayyidina Ali ni. Dia jauh, dia cakap otak. Satu riwayat daripada Ibnu Asakir, daripada Al-Haris, mengatakan bahawa satu hari seorang lelaki datang jumpa Sayyidina Ali. Lepas tu orang lelaki tanya, beritahu aku wahai Ali tentang takdir. Takdir tu apa? Tentang takdir. Sayyidina Ali jawab, takdir itu jalan yang gelap dan jangan kamu melewatinya. So cerita tentang takdir, mana tahu? Allah Ta'ala nyokojok ni. Kau tanya aku takdir ni, macam jalan gelap yang janganlah kau lalui. Nanya jawab, jangan cuba kau nak jawab lah takdir. Dan takdir ni kojok Tuhan dengan kojok kita. Kan? Orang tu tanya kali kedua. Takdir tu apa? Sayyidina Ali jawab, laut yang dalam. Jangan engkau selam ke dalamnya. Kau tu takdir, tanya takdir. Sayyidina Ali kata takdir tu laut. Nak tanya takdir Tuhan memang tak dapat jawab. Itu di antara jawapan Sayyidina Ali. Dan antaranya lagi ada seorang Yahudi. Bertanya Sayyidina Ali. Soalan ni pelik. Di antaranya soal Sayyidina Ali, bila Tuhan kita mulai ada? Yahudi tanya Sayyidina Ali, Tuhan ni ada bila? Bila masa Tuhan ni ada? Wahai Ali, kau tahu. Bila Sayyidina Ali dengar tanya bila Tuhan kita mula ada, Sayyidina Ali jadi marah. Oh, soalan kan ni kan. Sebelum tu ada, saya lupa nama kitab tu, himpunan cerita tentang soalan-soalan yang pelik-pelik pada Sayyidina Ali ni. Sayyidina Ali ni dia akal panjang. Macam-macam kan. Orang tanya macam-macam. Antaranya yang saya pernah cerita ke tuan-tuan, bila datang orang perempuan kan, nak mendajalkan seorang orang Islam kan, dia nak fitnah orang Islam tu, dia bawa kat Sayyidina Ali. Sapu tangan, dia bawa cecair putih. Wahai Ali, kata dia, ini benih orang lelaki tu, orang lelaki tu telah memperkosa aku. Sayyidina Ali pun tengok. Kan, dia suruh sahabat, kau pergi ambil air panih kan. Cerdik Sayyidina Ali tu. Sahabat pun heran, apa pula pergi ambil panih ni. Sayyidina Ali pun dia pun kata kat perempuan tu, kau ni penipu. Ni bukan benih orang lelaki, ni putih telur ayam. Telur ayam kau ambil panih jadi telur 3 suku. Benar tu baku. Ini telur. Bohong kau ni. Kau bohong tu Sayyidina Ali. Tak ada benih orang lelaki dah. Ni telur ayam, ni putih telur ayam, menipu lah. Dia nak kena kau. Otak Sayyidina Ali. Kalau tuan-tuan masih ingat. Tuan-tuan masih ingat lagi saya pernah cerita, orang tanya Sayyidina Ali soalan matematik. Mana ada Sayyidina Ali belajar matematik? Tuan-tuan jumpa kau kitab Sayyidina Ali tuition matematik hari Sabtu malam Ahad. Tak ada jumpa dah. Tak pernah jumpa Sayyidina Ali macam tu. Tapi orang soal dia matematik. Orang Yahudi tanya, wahai Ali, kau cerdik, kau ni orang Kaabah, anak kunci. Muhammad tu gudang, kau anak kunci. Tanya kau soalan ni, kira. Sayyidina Ali bertanya, apa soalan kau? Kata Sayyidina Ali, kau cari satu angka Sayyidina Ali, wahai Ali, yang angka ni satu jumlah, tak kira lah 10, kau 20, kau 3,000, kau 45, kau 48, kau apalah sebut dia. Ali, angka ni kau bagi dengan 1, tak ada baki Kau bagi dengan 2, tak ada baki Nombor ni kau bagi dengan 3, tak ada baki Bagi dengan 4 pun tak ada baki. Bagi dengan 5 pun tak ada baki. Sampai 9, tak ada baki Kau nak cari tu. Kok kita paning itu, apalah nombor tu. Kalau tak 20 lah. 20 bagi 1, memang tak ada baki, 20. 20 bagi 2, memang tak ada baki, 10. 20 bagi 3, ada baki dah.
Kan? Ada baki 20 bagi 3 apa tu? 6 memang boleh. Ada tinggal 3 lagi. 20 bagi 4, tak ada baki dah. 20 bagi 5 tak ada. 20 bagi 6, dah ada baki dah. 1 2 baki. Mana nak cari nombor tu? Senali duduk je. Kata Senali ada nombor kata dia. Jadi itu pun dia kan. Apa nombor Senali tanya dia dulu. Kau jawab soalan aku ni untuk dapat jawapan. Satu minggu berapa hari? Senali. 7 kata Yahudi tu. Kau pegang nombor 7 tu. Senali. 1 bulan berapa minggu? 4 tadi tu. Kau kalian 7 kali 4. 28 kata Yahudi tu. Dah terbalik lah. Kau pegang 28 tu kata Senali. Sebulan berapa hari? 30 kata dia. 28 kau kali 30. Siapa nak kira kan? Kira siapa dah kau kira? 28 kali 30. Yahudi tu pun kira. Dah sudah tadi. Kau pegang jawapan tu kata Senali. Setahun dan berapa bulan? 2 boleh. Kau kali dengan 2 boleh kata Senali. Jumpa ada. Jumpa berapa? 10,080 kata Yahudi tu. 10,080 ni kau bagi dengan 1, kau bagi dengan 2, kau bagi dengan 3 sampai 9 memang tak ada baki kata Senali. Gua tengok baik. Kau ada tuan-tuan korek kepala saya pegang tangan saya. Kepala saya ni tuan korek. Memang tak ada baki. Macam mana tu? Ada kau dalam sejarah Sayyidina Ali sebenarnya saya dengan Rasulullah ayat Isyak. Tak ada. Ni memang akak tu Sayyidina Ali ni memang orang yang bijak lagi pintar tu. Pintar banget. Jadi Indonesia pula ni. Curodik Sayyidina Ali tu. Kan? Jadi Yahudi tanya bila Tuhan ada? Bangi Sayyidina Ali. Ali pun jawab, dia Allah Ta'ala ni ada, dia ada tanpa tiada. Dia ada tanpa diadakan. Dia ada tanpa kita tahu bagaimana dia ada. Kata Sayyidina Ali. Jadi itu dapat dipengalat. Dia ada tanpa didahului sesuatu dan tidak akan pernah berakhir. Semua akhir tidak akan menembus adanya. Dia adalah puncak dari segala puncak. Itu orang itu kuning. Itu senyap. Toi senyap. Dia Sayyidina Ali itu toi senyap Yahudi. Ini antara kisah-kisah yang sebenarnya banyak lagi kan. Kebijaksanaan Sayyidina Ali. Jadi Ali karramallahu wajhah ni bukan saja dia yang pertama menyahut seruan Nabi ketika diseru, dan dia juga antara orang yang berpandangan jauh. Pandangan jauh, cerdik, banyak ilham yang dia dapat. Saya ingat tuan-tuan cukup sekadar tu. Ada satu cerita lagi. Pernah satu ketika seorang mengadu ke Rasulullah. Dia ke Sayyidina Ali, dia marah. Wahai Ali, orang ni bercerita pada aku, dia tidur dengan ibu aku. Betul kata Nabi. Aku marah dia tidur dengan ibu aku. Bila dia mimpi. Orang tu ngadu kat Allah. Ya, aku tak perhati dengan orang ni pula. Dia kata dia mimpi dia tidur dengan ibu aku. Habis kau marah? Marah kata dia. Sayyidina Ali kata, mana orang tu? Dia panggil orang tu. Ini kata dia. Kau beri tu apa ni? Jadi orang yang bercerita tu dia tidur dengan orang ni, kata Sayyidina Ali, kau suruh orang tu beri tu apa ni? Okey, dah nampak? Ada nampak apa? Ada bayang. Kau sosah bayang itu. Tak boleh pukul sebab dia mimpi. Kau tak perhati kan? Kau pukul bayang dia kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun berlalu. Orang tu terpinga-pinga. Mimpi ya, bukan betul-betul. Sahabat kata aku mimpi tidur dengan mak kau. Dia marah begitu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun ya Allah, ini pun nak beramuk kata dia. Dia orang tu, kau beri tengah panih kata dia. Kau sobat bayang-bayang ni. Betul sahabat tu pun diam tanya, Sayyidina Ali. Itu di antara kecerdikan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Cukuplah itu tuan-tuan sekadarnya, dah nak ke 9. Kita berhenti setakat ini. Mohon ampun, mohon maaf kalau ada kasar rasa. Aku qauli hadza, sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan? Kau dapat jawab, saya jawab. Kau tak dapat jawab, saya hutang dulu. Kau ada. Ihsannya. Ya tuan. Apa tu? Alah, tu memang tak teringat tuan-tuan soalan tuan tu. Kalau tuan-tuan nak telefon saya pun sambil kuliah lah, elok saya bisa jawab. Apa tuan itu? Apa? Saya terlupa tuan-tuan soalan tu. Saya lupa saya tu. Patutlah tuan telefon saya sebelum datang kuliah. Saya telefon senang saya tengok rujuk. Kadang terlupa tuan. Oh yang ya.
Belum sampai ke tuan saya cari tuan. Sayyidina Ali suruh jawab, wallahu alam. Tak apa tuan, saya sebenarnya tak sampai nak menelaah, tak sampai tuan. Tapi tuan, kalau ayah ni tuan telefon Ustaz, jangan lupa Ustaz. Saya cuba cari dah, ada jawapan itu. Cuma saya tak tahulah. Saya memang tak tahu. Saya kena rujuk dulu. Kang salah pula Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf tuan ya, gurau tadi tu. Nanti saya cuba cari nanti insya-Allah. Kita berhenti kat sini tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زلل لهم صعوبة أمرهم وسهل عليهم مشقة دراستهم وارزقهم من الخير أكثر مما نطلب واصرف عنهم كل شر إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين تسبيح كفارة سورة العصر سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا